Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya lagi, Yasmin Hani, pada minggu ini dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2022. Pada minggu ini kita akan bincangkan tentang jenayah cyber, lindungi diri, elak terpedaya. Dalam episod kali ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting bagi saya, di mana teknologi memainkan peranan penting dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuklah dalam aspek pengurusan wang. Perkembangan pesat teknologi ini secara tidak langsung membuka ruang kepada mereka yang ingin mengambil kesempatan, dan ini menyebabkan kita semua terdedah kepada ancaman cyber. Itu kalau boleh kita nak elakkan. Dan pada hari ini kita akan berbincang bersama dengan Encik Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Apa khabar Encik Siraj? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ni memang you pakar pasal cyber ni, you tahulah, you arif. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, sebelum kita bincang lebih jauh lagi mengenai jenayah cyber ni, Encik Siraj, boleh tak huraikan apa itu jenayah cyber dan sejauh mana seriusnya ancaman serangan cyber di negara kita pada masa ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, jenayah cyber ni adalah apa saja perlakuan melanggar akta undang-undang yang ada dalam negara kita yang menggunakan apa-apa saja peranti yang terkait, baik dalam sudut pandangan digital yang berhubung antara dua sumber komunikasi, iaitu internet dan juga alat itu tadi, dan membentuk satu ruang dalam ruang cyber tu, kita panggil ruang cyber tu, dan melanggar akta atau undang-undang dalam negara kita. Ada banyak akta jenayah komputer, akta komunikasi multimedia, ada akta 420 melibatkan kewangan. Apa sahaja yang terkait melanggar, dia akan dikaitkan dalam jenayah cyber. Jenayah cyber yang scam segala benda lah. Yes, dan how serious it is, back statistik pernah dikeluarkan tahun 2019-2020, kita kehilangan lebih 5 bilion ringgit daripada pengguna saja. So back to until 2022, accumulate jenayah cyber makin meningkat. We almost lost about 10 billion ringgit pada poket penjenayah saja. Wow. Jadi ini seluruh dunia atau Malaysia saja? Malaysia saja. Takut je dengar. Wow, arifnya mereka ni. Arif, sangat arif, dan jenayah cyber ini dia align dengan perubahan teknologi. Lagi canggih teknologi, lagi canggihlah penjenayah. Jadi kalau kesedaran terhadap pengguna ni tak canggih macam penjenayah, and then we keep on being scammed all the time. Ya, betul. Baik Encik Siraj, apakah punca utama jenayah cyber makin meningkat, dan juga macam mana ramai lagi yang boleh jadi mangsa diorang ni? Untuk pengguna lah, sudut pengguna dia lalai dan tidak peka dengan hebahan berkenaan jenayah cyber ni. Sebab banyak platform ataupun hampir kalau di peringkat kerajaan, hampir semua kementerian telah memainkan peranan dengan menghebahkan kesedaran tentang jenayah cyber dan even sharing the tips. Contohnya di bawah Cyber Security Malaysia non-stop, di bawah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia pun non-stop. Adanya pihak bank negara pun buat hebahan, even tips. Apa saja pattern baru, mereka akan keluarkanlah tips. Contohnya Macau scam, contohnya LHDN, ada yang menyamar jadi pegawai LHDN, pun LHDN akan keluarkan satu statement dan tips untuk melindungi daripada ditipu dan sebagainya. Even saman pun ada. And even AHB, apa yang kita ada sekarang ni is inisiatif, satu kaedah untuk hebahan. Tapi tinggal perkataan lalai dan tak peka dengan apa yang disampaikan ni. Dia sendiri tak peka dengan apa pattern jenayah sekarang, dan dia lalai apabila nak berurusan dengan platform, especially melibatkan kewangan. Baik, Encik Siraj, sebenarnya phishing ni, bagaimana pengguna boleh membezakan laman web asli ataupun palsu sebelum meneruskan urus niaga? Apa yang dia nak kena perhati, nak tengok? Okey, kat sinilah checkpoint selalu mana-mana mangsa, pengguna ni jadi mangsa. Sebab phishing ni, penjenayah akan buat sehabis mungkin kepakaran mereka untuk nampak real, meniru. Contohnya laman website ASB, sekarang ASB online dah ada kan. Okey, dia akan cuba tiru serupa mungkin dengan original ASB website. Jadi biasanya di sinilah melibatkan aspek saya cakap tadi, lalai dan pengetahuan yang asas. Contohnya laman web www.abc.com. Tapi sebabkan sedikit kelalaian, dia tak perasan www.abcc.com, dan akhirnya dia akses ke dalam website tu, dan bila dia bagi password dan ID, rupanya dia beritahu sistem maintenance lah dan sebagainya, dia tak boleh akses lah ke dalam tu, dan persepsi dia sistem maintenance, dan dia buat urusan lain dan dilupakan. Actually masa itulah penjenayah dah capture password dan juga ID pengguna tadi.
yang akan digunakan ke laman web yang sebenar. Jadi macam mana kalau bagi orang yang tak tahu macam mana dah dia nak terdedah kepada okey ini alamat yang sebenar, ini alamat yang sebenarnya yang boleh yang mencurigakan. Kadang-kadang dia orang tak sedar pun ada orang yang sanggup ataupun sangat pandai boleh buat website yang tipu. Sebab kan? tu penyedia platform consider sebenarnya wajib menyatakan memberi kesedaran pada pengguna. Contohnya ini salah satu inisiatif lah yang dibuat oleh ASB sendiri, memberi pengetahuan kepada pengguna dia. This is initiative. Sebab there's no option yang paksa orang suruh tengok, okey, ni website kita ASB wajib kena tengok setiap hari. Sebab kita pergi ke website macam contoh saya sendiri pun pengguna di ASB ni, kita taklah pergi ke ASB ni setiap hari. Macam kita buka laman sawang Google. Google tu all the time lah. Setiap hari kita akan nak cari pergi Google. So ASB ni once kita nak deal dengan kewangan kita baru kita pergi. Betul. So kadang-kadang keculasan pergi laman sawang ni, dia sendiri type balik. Either dia sendiri amalkan type balik www.asb, remind dalam kepala dia asb.com. Dia type sendiri much more safer rather than dia klik link dalam contohnya SMS, dia dapat satu link SMS, sila klik pautan dan dia pun terus klik keluar paparan ASB and then dia pun terus buat login. Always lah, dan kalau boleh save URL tu dekat dalam browser kita. Kalau pakai browser lah. Kalau ada apps much more safer. Jadi bagaimana sebenarnya maklumat biasa yang kita kongsikan di media sosial menjadi sumber informasi kepada penjenayah untuk menggoda maklumat data peribadi kita sebagai pengguna? Okay, basically the most important things kalau pengguna ni, make sure dalam telefon pintar, sebab tu komputer yang paling kerap dengan kita dan kita tak tinggalkan daripada badan kita. Selalunya tinggal time nak charge pun kita pegang juga telefon tu. Make sure ada antivirus. Basic, tu basic. Supaya any threat external tak wujud. Spyware, malware, everything boleh terjadi. Maknanya dia kena ada aplikasi antivirus. Second, bila melibatkan media sosial, janganlah kongsikan nombor telefon tu seolah-olah macam kita punya personal number, seolah-olah benda tu tak berharga. Nombor telefon kita tu berharga. So kita bagi pada orang yang berharga. Jangan bagi semua orang boleh sewenang-wenangnya atau kita paparkan. Sebab nombor telefon ni punca kepada apa? Kita akan terima OTP. Ya. Kita nak buat perbankan online, kita dapat TAC number. Bahagia tak TAC number tu? Betul. Kalau rasa bahagia, jangan simply bagi. Kalau nak bagi untuk tujuan marketing, bagi nombor lain yang tak diguna pakai dalam mana-mana perbankan kita dan sebagainya. Kemudian janganlah kita bercerita tentang personal life kita ni yang membentuk satu thread. Kita ni suka sangat nombor 30 contoh. Apa semua duk cerita pasal diri tentang 30. So orang boleh, sebab tu panggil phishing tu. Dia mancing dan dia buat, dia cuba nak baca diri kita ni. Dia cuba teka, ada password ke ada apa tak kait dengan 30, dia study. Kita sendiri yang bagi pattern diri kita kat media sosial so that penjenayah boleh take advantage on us. Baik. Okey. Sebab kadang ramai-ramai selalunya orang ramai ni tak sedar benda-benda macam ni. Tapi sekarang ni bila kita dah sebut, okey, kita cuba perhatikan kelakuan kita di media sosial pula. Jadi dalam secara umumnya sebagai pengguna, apa yang boleh saya lakukan untuk melindungi diri, terutamanya saya seorang yang aktif di media sosial? Untuk melindungi diri itulah, macam kalau aktif, personally contohnya Insta famous, artis, orang yang public figure, split your life, your personal information dengan yang personal, yang relate dengan personal, jangan sesekali exposekan. Create dua identity lah. Maknanya kalau nombor telefon yang untuk tujuan public contact, create another one number. Kalau email untuk public contact, create another one. Always split your personal, any relate dengan phone number, email, apa-apa saja melibatkan akaun media sosial pun kalau boleh split. Your personal Facebook, differentkan dia dengan public page. Jadi kita limit-limitkanlah, kita bahagi-bahagikan. Okey, kita spesifikasikan kegunaan-kegunaan email dan juga nombor telefon kita. Okey, selain itu jika menerima email ataupun panggilan telefon yang mencurigakan, adalah lebih baik untuk menelefon terus organisasi yang menghantar email berkenaan untuk pengesahan bahawa email berkenaan adalah benar dan bukannya palsu. Jadi ingat, ini sembang bukan sebarang sembang, ini sembang-sembang ASNB untuk kita hidup senang. Jadi kita jumpa selepas ini.
Kita masih lagi bersama dengan Encik Siraj, tapi sekarang ni kita nak jemput seorang tetamu istimewa untuk berkongsi pengalaman beliau pula bersama dengan kita. Cik Nur Hidayah Fitria binti Ramli. Selamat datang Cik Hidayah. Terima kasih. Okey Cik Hidayah, tadi Encik Siraj ada cerita pasal penipuan cyber semua tu kan. Jadi ada tak pernah berlaku dekat you? Ada juga baru-baru ni jugalah yang telah terjadi. Apa yang jadi tu? Kita nak tahu. Sebab mak saya dia jenis suka beli barang online. So dia macam dia nak beli cepat. So bila kita ni tengah macam Cik Siraj cakap tadi, kalau kita dah lalai, leka ke something kan, kita macam okeylah kita sambil lewa je kan. Lepas tu mak saya suruh transfer. Dia kata jangan pakai nombor akaun tu sebab dah nombor akaun tu offline. Lepas tu saya macam offline? Nombor akaun boleh offline ke kan? Okey. Lepas tu macam okeylah tak apalah sebab kita kan dah leka dah macam lantaklah. Kita transfer je lah. Lepas tu transfer, lepas tu dalam 10 minit tu pula mak saya cakap dia suruh transfer lagi 300. Sebab untuk deposit nak keluarkan surat keluaran harga yang sebenar. Lepas tu macam apa benda ni kan? Pelik-pelik pula. Sebab mak tu dia tak ada online banking kan. So kalau ada memang habislah terus 400. Oh begitu. Okey, sebagai sebahagian daripada langkah untuk melindungi pengguna kan, daripada ancaman jenayah macam ni, kebanyakannya bank dan syarikat dia ada suruh kita buat password yang ketat. Jadi pernah tak you sendiri berdepan dengan kesukaran untuk membina password? Sebab bila kita buat password ni kita nak hafal, kita nak ingat benda yang senang untuk kita. Tapi disebabkan banyak ancaman macam ni, kita kena keluarkan atau orang kata cipta password yang sangat susah untuk orang teka. Pernah tak you berhadapan dengan susah sangat nak buat password ni dan susah nak ingat, lupa-lupa je? Okey, yang ni tak kot sebab saya tak akan letak password tu macam berdasarkan data peribadi kita kan, sebab orang kalau dah dapat kita punya macam tarikh lahir ke nombor telefon, so kita jangan gunakan daripada situlah, kita create yang lain lah. Baik, okey. Sebagai seorang yang eksekutif memang menggunakan komputer riba dan telefon bimbit, adakah Cik Hidayah sendiri mengambil langkah keselamatan untuk melindungi diri daripada scam-scam macam ni? Yang you nak protect yourself. Ada juga guna McAfee tapi tak tahulah Cik Siraj rasa penggunaan McAfee tu sesuatu yang bagus ke tak? Seharusnya ke? Apa-apa antivirus sebenarnya dia membantu satu sudut. Tapi tidaklah kata bila ada antivirus tu confirm kita tak kena scam. Confirm tak kena jenayah cyber. Sebab ada jenayah cyber ni dia menggunakan metodologi social engineering. Macam sebagai contoh yang saya faham kes ni, Pak Atus tak banyak. Kita pernah dapat aduan dia student RM21,500 just nak beli iPhone je. Dia terpedaya nak beli iPhone RM1,500 daripada negara jiran. Dan bila dia dah buat pembayaran RM1,500, kemudian dimaklumkan pula bahan item kena tahan kat custom. Sebenarnya barang tadi ni tak bayar cukai lagi. So dia kena bayar cukai. Kemudian dah bayar cukai, tiba-tiba polis tahan pula kat Malaysia. Katanya lah kan. So dia naratif dia nak touch kita punya psikologi. Bila kita dah mental, kita dah psycho, takut polis datang rumah, macam-macam fikirnya. Dan tak bertanya dengan kawan sekeliling pula. Akhirnya itu yang dia baik in lagi RM300, dia baik in lagi RM3,000. Lama-lama makin meningkat sampai dah tak ada duit. Baik, okey. So sekarang ni kebanyakan mangsa yakin yang mereka tak akan jadi mangsa. Yelah, tak kena batang hidung, kita tengok orang lain aja yang kena. Jadi kebanyakan daripada kita, macam Cik Hidayah pula, hanya ambil langkah minimum untuk lindungi diri. Yang download macam yang apps tu lah, antivirus tu. Okey, app antivirus tadi tu. So Encik Siraj, cukup tak kita sekadar buat yang minimum sahaja untuk lindungi diri kita? Sebab tu at the end of the day, bila tentang jenayah cyber ni adalah antara penjenayah dan kita sebagai pengguna. So pengguna kalau tahu tak nak ditipu ataupun jadi mangsa jenayah cyber, kita kena peka lah. Ambil effort sikit, faham apa dia punya bad side of any of it. So kalau ada bila orang cakap jenayah cyber, ambil maklum. Sekarang dah ada Google, siasat je lah sikit, buat research sikit. Kan? Macam mana pun mesti keluar kat media sosial tu, siapa yang dia kata tak pernah ada tengok pun hebat. Dia kena tengok balik diri dia. Apa yang dia follow kat dalam internet tu. Betul. Okey, jadi sebelum kita akhiri sesi ini, Cik Siraj boleh kongsikan sedikit nasihat terakhir kepada pengguna dekat luar sana supaya tidak tertipu ataupun jadi mangsa jenayah cyber. Tadi kita banyak bercakap soal macam mana nak elak lah kan. Jadi peka dan asbab kenapa jadi. Tapi kalau dah jadi, kalau dah jadi mangsa, first of all benda ni jenayah. Bold in mind dalam pemikiran kita dia jenayah. Bila jenayah, tempat pertama kena pergi adalah balai polis.
Buat laporan. Buang mindset, orang cakap, alah pergi balai bukan boleh buat apa pun. Buang mindset tu, tolak jauh-jauh. Sebab balai polis Diraja Malaysia ni tempat untuk kita adukan sebarang bentuk jenayah. Baik. Buat laporan, lepas dah buat laporan polis, kalau boleh in the middle tu terus call pihak bank, kata kita punya akaun tadi ada transaksi yang dah terkait dengan jenayah. Maknanya kita kena maklumlah. Dikhawatiri mungkin ada berlakunya in unauthorized transaction selepas itu lagi. Ataupun akaun bank kita disalahguna pakai oleh pihak penjenayah tadi sebagai mule account. Lepas tu baru tambahan maklum pada Cyber Security Malaysia. Diorang takkan buat tindakan apa-apa. Tapi pemakluman dah akan ada technical advice daripada CSM. Sekiranya kita ni jadi mangsa yang melibatkan certain technical dekat dalam cyber. Dan laporkan satu tambahan lagi kepada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Sebab bila jenayah cyber, pihak polis akan rujuk ke pihak SKMM untuk kenal pasti IP address. Kalau melibatkan nombor telefon, dia akan kenal pasti. Alamat dan kalau nak tambahan lagi, ada satu tempat lagi, bila duit, absolutely bank negara. Bolehlah buat certain aduan pada pihak bank negara melalui email dan sebagainya. Yang anda ni adalah mangsa kepada jenayah cyber. Bukan apa, bila adanya pelapor-pelapor, lebih ramai pelapor, dia membantu statistik dan tujuan pembuat polisi membuat keputusan baru. Ia akan membuatkan mereka mendapat perhatian yang lebih lagi. Makin ramai dah kena ni, makin ramai lagi orang report kan. Orang buat aduan. Dan jadi, satu lagi, ambil tindakan. satu lagi. Ini tempat yang paling penting, bear in mind, bila polis dah buat report di balai, kalau rasa ada sikitlah pemikiran, nanti polis tak buat apa-apa, balai tu tak buat apa-apa, please contact Pusat Aduan Jenayah Cyber di bawah Bukit Aman. Mungkin pihak SB boleh kongsi nanti. Dapatkan dia di bawah CCID, Commercial Crime Investigation Department. Mereka ni satu one stop center yang beroperasi. Dia ada provide satu call number. Call cakap you sebagai mangsa jenayah dan cakap dah buat laporan polis di balai IP di mana. Kalau kes tak bergerak, IP tak dibuka, pihak center ni akan follow up. Di mana yang tak berjalan tu. Apa-apa hal boleh Google aja semua nombor ni. Dan ada satu lagi. Semak Mule, kalau nak transfer akaun bank tak pasti akaun bank tu betul tak, pergilah rujuk dekat Semak Mule before buat sebarang pembayaran dalam talian. Semak SEMAK-MULE adalah inisiatif di bawah PDRM, di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Dia satu aplikasi yang berkembang, bagus, dan apa saja laporan polis terhadap akaun-akaun bank oleh pihak lain biasanya akan diupdate dalam Semak Mule ni. Ada 5 laporan terhadap akaun dan sebagainya, termasuk nombor telefon. Okey. Dan terima kasih saya nak ucapkan kepada Encik Siraj dan juga Encik Hidayah sebab kongsi pengalaman dan juga tips yang sangat berguna kepada kita, dan kita sebagai penonton yang mendengar, ambil ilmu ni dan cuba elakkan daripada menjadi mangsa cyber. Okey, mangsa jenayah cyber. Baik, sebelum kita berpisah, kami di Sembang-Sembang ASMB 2022 ingin memberikan sumbangan cenderahati. Bukan sumbangan, cenderahati sebagai kenang-kenangan merupakan gambar karikatur. Ini gambar untuk Cik Hidayah. Ini gambar Cik Siraj. Nice, cantik. Okey, tengok Hidayah. Rasa ada tak? Oh, tak lalat dia ada. Tak lalat ada. Confirm itu you. Okey, bersama lagi kita pada minggu hadapan dengan kupasan macam-macam lagi topik. Ini bukan sebarang sembang, ini sembang-sembang ASMB untuk kita hidup senang. Assalamualaikum, kita jumpa lagi minggu depan. Sembang-sembang